Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya rasa pelik sangat-sangat tuan-tuan dan puan sekalian. Kalaulah orang biasa-biasa yang cuba nak bawa naratif yang pelik-pelik, yang tunggang terbalik berkenaan dengan isu yang berlaku dekat tebing barat sana, dekat Plasticine sana, itu saya tak heran lagi. Tapi pemimpin kerajaan Malaysia, terutamanya yang Melayu Islam, cuba nak bawa naratif yang pelik-pelik, naratif yang salah, naratif yang curang terhadap apa yang berlaku dekat Plasticine sana, memang saya rasa macam sangat-sangat pelik dan saya rasa memang sangat tidak wajar sebenarnya. Kenapa saya cakap macam ni tuan-tuan dan puan sekalian? Anda cuba dengar sedikit petikan ucapan daripada Menteri Luar iaitu Datuk Seri Zamri Abdul Kadir ketika persidangan Majlis Keselamatan PBB baru-baru ini. Mr. President, Malaysia records its appreciation to China as President of the Security Council for convening this important debate. I'm here bringing with me the message from peace-loving Malaysians under the leadership of Prime Minister Anwar Ibrahim, who have been deeply concerned and enormously distressed by the October 7 attack against civilians and the following vengeful and brutal slaughter of innocent life in Gaza. Dekat sini tuan-tuan dan puan sekalian, anda dapat dengar apa yang pertama-tama diucapkan oleh Zamri Abdul Kadir. Dia kata apa? Rakyat Malaysia berasa sangat-sangat bimbang dan rasa terkesan dengan serangan 7 Oktober yang mengakibatkan kematian ramai orang awam. Dia sebut perkataan serangan 7 Oktober. Apa yang berlaku pada 7 Oktober? Seperti mana kita tahu, 7 Oktober ialah tarikh di mana pejuang-pejuang kemerdekaan Plasticine melancarkan serangan terhadap kedudukan bintang biru putih, di mana benda itu memang dimain-mainkan oleh ramai pihak, terutamanya para penyebar propaganda yang menyebelahi biru putih. Konon-kononnya inilah punca kepada keadaan yang berlaku dekat Plasticine pada ketika ini. Sedangkan saya tak tahulah sama ada Zamri ini mungkin terlupa ataupun sejak dia masuk dalam kerajaan perpaduan madani ini, dia punya ingatan tu jadi macam blur sikit. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan sekalian, sejarah peperangan ataupun keadaan yang berlaku dekat Plasticine dan juga bersama-sama dengan biru putih itu tidak bermula pada 7 hari bulan Oktober. Ianya dah bermula sejak 75 tahun yang lepas, terutamanya sejak tahun 1948 yang menyaksikan pengusiran beramai-ramai penduduk asal negara Plasticine daripada rumah mereka, daripada tanah mereka sendiri, untuk orang-orang biru putih itu membuat penempatan secara haram dekat kawasan-kawasan dekat rumah-rumah orang-orang Plasticine. Dan benda ini berlarutan sehinggalah ke hari ini. Dan dalam tempoh tersebut tuan-tuan dan puan sekalian, jutaan orang-orang Plasticine telah pun meninggal dunia ataupun syahid akibat cuba untuk mempertahankan tanah air mereka sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, penindasan, pembunuhan besar-besaran, pengusiran, penjajahan ini dah berlaku sekian lama. Sekian lama dah. Kita pun tahu, kebanyakan daripada kita, lahir-lahir je, kita dah mendengar cerita tentang kekejaman biru putih ini terhadap penduduk asal Plasticine. Bukannya kita tak tahu. Dan 7 Oktober itu cumalah salah satu daripada tindak balas oleh pejuang kemerdekaan Plasticine ini untuk dalam usaha mereka membebaskan tanah air mereka. Mereka bukannya bunuh orang ramai sangat pun. Mereka cuma hendak menculik beberapa rakyat biru putih ini untuk dijadikan sebagai tukaran membebaskan sahabat-sahabat mereka yang menjadi tawanan dekat biru putih itu. Kiranya macam hostage for prisoner lah, macam tu lah lebih kurang. Tetapi kalau kita perhatikan pun, begitu banyak sekali video yang tersebar dekat social media yang memaparkan para pejuang kemerdekaan Plasticine ini, mereka sangat baik terhadap tawanan-tawanan mereka. Sampai tawanan-tawanan mereka tu ketika dilepaskan, ketika dipulangkan kepada keluarga mereka, dalam keadaan gelak berketawa, dalam keadaan bergembira, dalam keadaan mereka macam, oh terima kasih lah, terima kasih semua. Macam happy gila. Macam perpisahan, orang kata reunion sekolah. Macam tu lebih kurang. Tidak ada sebarang langsung riak ketakutan di wajah para tawanan ini. Dan para tawanan ini pun on record mengatakan bahawa tidak pernah sekalipun mereka merasakan yang mereka ini bakal dibunuh oleh para pejuang kemerdekaan Plasticine ini. Berulang kali benda itu mereka ulang. Tetapi itulah
benda-benda ini cuba disekat oleh Biru Putih menggunakan segala agensi propaganda mereka untuk memastikan yang pemilik-pemilik sosial media ini menyekat video-video ataupun informasi ini daripada sampai kepada kita rakyat awam. Jadi itulah dia tuan-tuan sekalian, benda yang berlaku sebenarnya. Apa yang berlaku dekat Plus Station ini tidak bermula pada 7 bulan Oktober. Jadi oleh kerana itu, ucapan Zamri Kadir itu walaupun berjumlah lebih kurang dalam 5-6 minit lebih, tetapi bila dia mulakan ucapan itu dengan perkataan yang tidak sepatutnya itu telah menyebabkan ucapan beliau itu memang kita boleh tolak sama sekali, merupakan ucapan yang curang dan langsung tidak menggambarkan pendirian Malaysia selama ini. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya rasa sangat-sangat malang di bawah kerajaan perpaduan madani ini, kita seolah-olahnya sangat-sangat berlembut dengan bintang Daud ini, dengan Biru Putih ini, sampai kita macam tak berani langsung nak condemn mereka seperti mana yang pernah dilakukan oleh para Perdana Menteri kita daripada dulu sampailah ke Ismail Sabri. Jadi itulah dia tuan-tuan sekalian. Saya tak tahu macam mana anda fikir, tapi bagi saya ucapan Zamri Kadir ini sepatutnya kita selikan dengan soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?